Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Jadi untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta dan hospital kerajaan. Okay, tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Sakinah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okay. Alhamdulillah, baik. Ya. Ni kena cakap Sabah ke cakap biasa-biasa? Cakap biasa-biasa pun boleh, campur-campur Sabah pun boleh. Tapi awak dah jadi orang Johor. Nak kena cakap sikit lah. Tak ada. Orang Johor. Right. Okay. Thank you. Terima kasih Dr. Sakinah kerana memberikan masa untuk kita kongsi pasal isu keselamatan vaksin COVID-19 ni. So macam mana kita nak start ni tentang isu ni? Okay. Mungkin Ijat ramai, terpaksa address Dr. Ruhaizat ni dengan Ijat sebab sure, no problem. Nanti kalau panggil Dr. Ruhaizat rasa macam cakap dengan orang yang kita tak pernah kenal kan. Okay. Betul. I think pasal isu vaksin COVID ni, saya rasa kebimbangan orang ramai ni tentang satu keselamatan dia. Macam betul, orang akan melukiskan keberkesanan dia. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok keberkesanan dia memang highly effective. 95% efektif. Dan kalau tengok data yang daripada negara Israel, UK memang menunjukkan yang trend penurunan kes tu sangat ketara lah. Especially kes-kes yang masuk ke hospital disebabkan komplikasi ataupun yang meninggal. Memang nampak sangat dia punya penurunan kes yang sebegitu. Jadi sebenarnya tu satu benda yang baik lah sebenarnya sebab itu yang kita nak kurangkan. Bilangan pasien yang memerlukan rawatan di hospital yang ada komplikasi dan juga bilangan pesakit yang maut lah, yang mati akibat COVID. Kalau kita tengok pun daripada angka kematian dekat Malaysia pun dah lebih 1,000 kan? 1,200 hari ni yang latest saya nampak. 1,200. So inilah angka yang kita nak kalau boleh kita nak kurangkan. Kita tak nak ada kematian, especially di kalangan orang tua, di kalangan pesakit kronik. Jadi itu yang kita kena fikir sebenarnya. Keberkesanan dia tu memang ketara. So ramai orang macam dia akan fikir selamat ke vaksin ni. Tapi sebenarnya benda yang perlu mereka fikir yang positif dulu. Kita nak dapat sesuatu, kita kena tengok benda tu perlu atau tidak. Dalam hal ni adakah kita rasa perlu ke tidak vaksin tu dalam keadaan kita sekarang? Kan kalau tengok seluruh dunia sekarang ni bukan negara kita je. I mean the whole world is actually looking for a measure yang kita kata boleh menurunkan kes COVID. Sebab sekarang ni semua pintu sempadan kita dah tutup. Even pelancongan, I'm sure dekat Sabah kan, pelancong memang tak boleh masuk. Memang it will affect kita punya ekonomi sangat ketara. So kita buat PKP, kerajaan kita buat PKP, ada country pun memang lockdown, memang tutup sempadan diorang. Jadi dengan itu pun kita still tengok angka kematian yang tinggi. Cuba bayang kalau sampai bila kita nak hidup macam ni? Aku pun nak pergi Sabah ni. Nak pergi nak naik Gunung Kinabalu kan? Nak naik Gunung Kinabalu. So kan macam macam kata dah terbantut. Kita punya rancangan semua terbantut. Bukan kerajaan tak fikir pasal ekonomi. Kerajaan fikir pasal ekonomi. Tapi kalau kita buka pintu sempadan kita, even kita longgarkan PKP pun kita boleh nampak kes naik tau. Apatah lagi kalau kita buka pintu sempadan. So dalam keadaan macam ni, apa yang kita boleh buat untuk kurangkan kes, untuk elak diri kita ni dapat komplikasi COVID. Nak tak nak, memang kita kata kita terpaksa membawa satu lagi ikhtiar, iaitu vaksin lah. Vaksin yang kita kata kalau ikut sejarah, memang vaksin ni sangat membantu untuk mengekang kes-kes berjangkit. Sebab kes COVID ni, apa masalah ni sebab dia senang jangkit.
Kalau macam kita kata denggi dia melalui nyamuk, dia bukan melalui manusia. Jadi Betul. cara pencegahan denggi kita basmi tempat pembiakan nyamuk, itu strategi kita. Tapi dalam kes COVID ni, pembawa kuman tu adalah manusia. Takkan nak basmi manusia kan? Jangan. Jadi bila pembawanya adalah manusia, kita nak sekat pergerakan manusia sampai bila? Sekarang ni apa yang kita buat ialah sekat pergerakan manusia. Kita halang, maksudnya kita tetapkan peraturan, kena PKP, tak boleh melancong, tak boleh naik kapal terbang sesuka hati macam dulu. So itu adalah salah satu cara kerajaan buat. Tapi dah setahun lebih, I think setahun lah, 18 Mac adalah tarikh 18 Mac ni genap setahun. Ulang tahun, ya. Next week. Kita melaksanakan PKP. So sebenarnya cara tu lambat laun dia akan merugikan kita, merugikan rakyat kita. So vaksin ni adalah salah satu ikhtiar, dan data yang kita ada menunjukkan vaksin ni memang membantu. Cuma masalah dalam pemberian vaksin ni sebenarnya kena ingat juga kita kena capai herd immunity tu dengan cepat untuk basmikan penyakit ni. Kalau tak cukup kalau kita lindungi kita je. Kita kena lindungi orang-orang yang sebenarnya yang tak boleh nak dapat vaksin, sebab ada setengah golongan yang kita tak bagi vaksin ni. Ada tak? Ada spesifik contraindication ke untuk mereka yang tak sepatutnya dapatkan vaksin COVID ni? Okey, kalau ikut dia tengok jenis vaksin lah. Tapi untuk yang first yang kita dapat ni Comirnaty kan, daripada Pfizer. Kalau daripada vaksin Comirnaty ni, kalau mengikut kajian, sebab dia tak buat kajian dia terhadap kanak-kanak, dia cuma license dia untuk untuk individu yang berumur 16 tahun ke atas. Tapi bila dia masuk ke Malaysia, sebenarnya bila setiap vaksin tu masuk ke Malaysia, dia akan ada satu badan yang kita namakan NPRA. NPRA ni yang akan tengok data, mereka yang akan menilai kualiti, keberkesanan dan juga keselamatan vaksin sebelum sesuatu vaksin tu diluluskan di Malaysia. Jadi bila mereka tengok data tu yang telah diberikan oleh pengeluar vaksin dan juga data daripada WHO dan juga daripada negara-negara lain, mereka akan decide, okay, vaksin ni lulus atau tidak untuk digunakan di Malaysia. Jadi data yang mereka ada tu, mereka decide yang golongan kanak-kanak bawah 18 tahun tidak diberikan dalam program imunisasi COVID kebangsaan ni. Jadi untuk kanak-kanak memang kita tak bagi untuk Comirnaty. Kemudian untuk golongan yang memang ada alergi terhadap severe alergi terhadap dos pertama Comirnaty. Katakan lepas dapat vaksin dos pertama hari tu, dia develop severe allergy, serious adverse event, contoh macam bengkak seluruh muka, sampaikan tak boleh bernafas, muntah semua. So yang severe allergy ni kita nasihatkan untuk second dose jangan bagi lagi. Dan ada beberapa golongan lagi, contohnya pesakit HIV yang CD4 dia rendah sangat. Yang maksudnya dia macam CD4 dia dia immunocompromised. So bila kita bagi vaksin, kita harapkan antibody tu akan terbentuk. Tapi kalau orang tu immunocompromised, severely immunocompromised, contoh macam pesakit HIV yang dia punya CD4 kurang daripada 200, ataupun pesakit yang sedang kita kata pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan, mereka on chemotherapy, on radiotherapy, sedang menjalani rawatan bukan cancer survivor, mereka ni pun kita tak bagi. Dan juga mereka yang kita kata yang autoimmune disease yang on prednisolon yang tinggi. Contoh dia SLE, dia makan prednisolon, sekarang ni dia tengah makan prednisolon dos yang tinggi, tengah relapse. So yang itu pun kita tak bagilah. So tak banyak sebenarnya yang tak bagi, cuma untuk kanak-kanak tu memanglah kita kena lindungi mereka daripada kena. So itu. Ada satu golongan lagi yang ibu mengandung dan menyusu. Sebab ada cakap data WHO kata itu tak ada absolute data yang menyatakan dia selamat untuk ibu mengandung dengan
dengan yang menyusu lah. So kita macam saya rasa kita boleh bagi kan? Tak, dia macam ni Izzat, sebab masa yang kajian fasa ketiga tu dia tak melibatkan ibu mengandung dengan ibu menyusu masa dia orang buat kajian. Jadi data tu tak ada. Data tentang keselamatan vaksin ni tu tak ada. Tetapi bila kalau ikut anjuran CDC, mereka kata kalau sekiranya the benefits dia punya faedah dia jauh lebih daripada risiko dia. Seseorang tu boleh ambil. So macam aku kasih nasihat, aku lah pula. Tak apa. Okey je, dia orang okey. Benda tak faham tak kena. I would suggest to my staff, dia orang frontliner so I would suggest to my staff, I said, okay, cuba you bayangkan you ni menyusu badan. So bila katakan kalau you kena COVID, sebab risiko untuk kita di Malaysia ni untuk kena COVID 1 dalam 121 orang. Dalam 121 orang, kita ni ada satu tu berisiko untuk dapat. Quite high lah jugalah. So quite high. Quite high. So katakan kalau you dapat COVID, bila you dapat COVID, what happen? Maksudnya you mungkin tak boleh nak menyusu. Terpaksa pisah dengan anak, tak boleh nak menyusukan anak. Ataupun you ambil risiko untuk bila direct feeding ataupun kita kata menyusukan anak secara direct, mungkin anak tu pun boleh dapat COVID. So berisiko kat situ. Dan risikonya bukan efek pada you saja tapi pada bayi. Dan sebenarnya ada data yang bukan data lah, maksudnya ada kita sedang memerhati sebab dekat overseas, USA terutamanya, mereka dia orang tak ada kata tak boleh kalau ibu menyusu tak boleh ambil vaksin. Mereka benarkan kalau ibu tu nak, mereka bagi. So data yang ada daripada USA mereka tak nampak yang bila bagi benda ni, bagi vaksin ada masalah dengan bayi yang disusukan. Satu. Dan apa yang menarik, terdapat penemuan yang mengatakan bila uji bila uji bayi yang menerima susu ibu yang telah divaksin, dalam badan bayi tu terdapat antibody. Maksudnya antibody yang ibu hasilkan lepas kena vaksin tu melalui susu ibu, dia dapat dekat baby. So sebenarnya indirectly bayi tu kita kata dapat perlindungan. So itu satu penemuan yang baik lah. Cuma dia belum keluar data rasmi lagi. So kalaulah staff ataupun frontliner tu dia rasa dia merasakan yang dia nakkan manfaat vaksin ni, dia ni I would say go ahead. Sebab so far my staff yang ambil alhamdulillah tak ada apa. Dan even actually kita punya YBMK pun memang ada cakap sebenarnya I think about 2 weeks ago kot YBMK kata KKM menimbangkan untuk memberi vaksin COVID kepada individu-individu yang bersetuju. Tapi contoh kalau dalam ibu mengandung, mereka ni kena discuss dulu dengan doktor yang merawat. Maksudnya kalau you mengandung kan biasa kita ibu-ibu tu ada buku antenatal kan. Yes, so dia jumpa doktor, dia discuss dan kalau dia rasakan macam tadilah the benefit outweigh the risk, then ibu tu boleh buat keputusan untuk ambil vaksin, which is good lah. So far alhamdulillah actually ada data daripada USA, ada 15,000 ibu mengandung yang ambil vaksin ni, 19 daripada mereka mengalami keguguran. So actually 19 daripada 15,000 lah angka yang sangat sikit. Sebab kita tahu actually even clinical pregnancy pun boleh resulted in 20% miscarriage. Maksudnya tanpa vaksin pun still boleh berlaku miscarriage. So itu data yang dapat daripada pengalaman di negara luar lah. So even my own staff pun ada yang pregnant dia ambil. Tapi biasanya kita suggest untuk ambil masa usia kandungan 14 minggu hingga 33 minggu. So maksud second trimester lah maksud dia? Second trimester. So masa tu yang kita kata the best time untuk ambil kalau ibu tu tinggi.
So kita tak adalah kata ada kajian mengatakan, sebab pernah juga aku terbaca macam ada orang kata tak boleh bagi pada ibu mengandung atau ibu menyusu sebab menjejaskan bayi. Tak ada. Actually dia ada data yang mengatakan sedemikian. So Tapi okay, kalau and then apa lagi? Sambung. Tak, kalau orang takut sangat, contoh yang mengandung tu lah, dia takut sangat, I would say okay, nak tangguh lah dulu, it's okay. Tapi kalau you rasa you confident, you nak ambil, tak apa, as long as you dah discuss dengan your doctor. Sebab ada juga saya terbaca diorang punya komen yang vaksin Pfizer ni, yang mRNA punya vaksin ni, Pfizer dengan apa lagi satu, Moderna ni, dia satu teknologi yang baru. Dia cakap macam dia akan tukar kita punya genetik lah. So takut apa you punya komen tu? Ijat, kau rasa DNA kau dah kena tukar ke? Aku ingat lepas punya inject yang first hari tu, besok paginya bangun jadi mutant, tak jugalah. Tak juga. Itulah, actually mRNA ni dia satu teknologi yang dah wujud dah 30 tahun dah sebenarnya. Diorang dah jumpa dah teknologi mRNA ni. So bila kita kata sequence genom virus SARS-CoV-2 ni yang mencetuskan COVID-19 ni, saintis China mengumumkan genom dia pada bulan Januari. Biasanya Januari 2020 kalau tak silap. So awal tau dia orang umumkan. So bila umumkan pada saintis-saintis di seluruh dunia, mereka ni berlumba tau menggunakan teknologi mRNA tu sebab teknologi tu dah ada. So dia orang gunakan untuk menghasilkan mRNA yang kita kata mRNA SARS-CoV ni lah. So teknologi tu sebenarnya dah digunakan untuk vaksin flu, vaksin rabies, so ada few vaksin Ebola. Cuma ia tak dihasilkan secara besar-besaran. So ia adalah satu, cuma bagi kita mungkin sebagai pengamal perubatan kita mungkin tak pernah dengar. Tapi sebenarnya bagi saintis ni dah lama dah dia kata. So apa yang bagus tentang vaksin mRNA ni, dia tak memerlukan culture tau, living culture. Dia tak perlu nak ambil virus, kita kata nak ternak virus dalam hidup. Tak ada. Nak ternak, lepas tu nak matikan balik, tak ada. So dia dihasilkan kita kata di lab tu secara sintetik. So tak ada sepatutnya memang, sebab kalau kita orang Islam lah, kita tak ada timbul subhah ke was-was ke dari isu halal haram ke, tak ada, langsung tak ada. So it's a good thing sebenarnya. Dan bila dia sintetik macam tu, dia dapat dihasilkan dengan lebih cepat tau. Lebih cepat, betul. Production dia cepat. Yes, sebab cuba kita bayangkan benda yang kita nak ternak dengan benda yang memang dihasilkan ikut template je. Memang yang ikut template tu lah. Lagi cepat lah. Kan? So, itu satu keberuntungan bila kita guna teknik mRNA. Cuma bila orang dengar mRNA, mungkin orang takut sebab dia macam dekat-dekat dengan DNA. Tapi sebenarnya mRNA ni cuma signal je. Dia signal pada ribosom sel tu untuk menghasilkan spike protein. Spike protein yang kita kata yang menjadi trademark virus tu. Jadi bila ribosom menghasilkan spike protein yang seakan jadi body tu dia ingat ini virus baru, tapi sebenarnya bukan virus baru, cuma spike protein tu je, dan badan akan menghasilkan antibody terhadap SARS-CoV. Dan mRNA ni sebenarnya dalam badan kita memang ada berjuta-juta mRNA. Memang ada yang boleh jadi biological, dan dia punya sifat ialah dia akan disintegrated ataupun dia akan terurai dengan cepat. Sebab tu dia tak akan efek pada let's say katakan dalam keluar bersama dengan susu ibu ke mRNA itu tak ada, sebab dia terurai. So we should kita kata ia adalah satu keberuntungan jugalah. So tak ada kesan yang berpanjangan sepatutnya. So tak adalah, setakat ni tak ada mutant lagi, tak ada tukar DNA lagi sebab DNA kita dah lama. Okay. Itu yang orang risau konon. Ada yang WhatsApp saya, doktor selamat ke ni genetik ni dia tukar gene lah apa semua. So bila kita dah tahu yang sebenarnya ia tak berlaku, then kita memang selalunya saya akan suggest kalau you better you register MySejahtera and tunggu you punya giliran lah.
Okay, and then the last mungkin yang the other one is yang ada kan last week ke last 2 week yang vaksin daripada China tu masuk. Sinovac. Sinovac. So adakah yang itu pun lebih kurang sama macam yang Pfizer punya ke atau berbeza? Sinovac memang berbeza sebab dia guna inactivated virus. So lebih macam virus macam vaksin yang sebelum ni kita pernah guna lah, vaksin polio. Conventional lah, maksudnya conventional vaksin lah yang selalu digunakan. So yelah orang kata macam ada setengah orang kata ni macam vaksin Pfizer ni macam kereta Tesla lah, kereta elektrik yang betul juga, ada KKM punya poster tu kan keluar. Sinovac ni macam kereta Bentley lah, traditional, tapi it's actually both are good lah sebenarnya. Daripada kau tak dapat langsung vaksin, it's better untuk ambil salah satu. Maksudnya apa-apa vaksin pun sebenarnya kalau ikut standard WHO, dia anggap satu vaksin tu berjaya kalau keberkesanan dia lebih 50%. Lebih 50%. Tapi untuk yang Sinovac ni, sebenarnya Sinovac ni kalau dekat Indonesia dengan Turki memang dia orang guna Sinovac. Even dia orang punya presiden Jokowi dengan Erdogan memang dicucuk dengan vaksin Sinovac. So janganlah ingat lekeh sangat, nanti ada orang kata nak yang mRNA juga sebab mana tahu kan dia orang dah baca lebih, dia orang saya pilih, saya nak Pfizer punya saja, dia bilang susah pula kan. Ada kan? Ada. So macam walaupun tapi macam belum lagi diluluskan kan, macam NPRA belum lagi kasi lulus tu Sinovac. Dah lulus actually cuma sekarang ni dia orang dalam Sinovac yang lain sikit daripada Comirnaty ni, yang Pfizer ni, dia akan dibungkus dekat oleh Pharmaniaga. So lokal dekat sini lah dia orang packing. So kita rasanya tengah menunggu urusan yang tu lah. Dan kalau tanya I am as a KKM punya staff, I don't know who will get Sinovac, who will get Pfizer. Itulah, janganlah pilih-pilih. It's actually kita ni sebenarnya kita nak capai herd immunity dengan cepat. Kalau boleh keadaan jangka dalam masa setahun kita vaksinkan 80% of rakyat Malaysia, termasuk bukan warga negara. Yang kat Sabah tu ramai kan, parti-parti pun ramai gila. Ramai sangat. So actually kerajaan nak bagi dekat diorang pun, kerajaan nak bagi sebab kita tahu kan macam kes polio dekat Sabah is actually among them kan. So diorang ni boleh contribute pada risiko jangkitan penularan wabak di kalangan rakyat kita juga. So kerajaan decide untuk bagi juga pada bukan warga negara. So apa-apa vaksin terima je. It's your best chance. Okay, Kin, kita ada soalan. Saya highlightkan soalan dekat situ. Hope you boleh baca lah tu. Kalau ibu yang sedang ambil ubat kencing manis dan tekanan darah tinggi, wajib juga kan untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19? Ibu yang Puan Juwita. Ini mengandung kan tak mengandung ni? Kalau mengandung, bagi saya bukanlah saya cakap wajib sebab kerajaan pun cakap bukan mandatory lah. Cuma kalau lah ni saya akan sarankan you recommend lah. Saya bilang recommend untuk you ambil because actually daripada data kalau kita tengok pasien seorang pesakit kencing manis dengan darah tinggi, kalau dia orang kena COVID, dia punya kesan tu lagi teruk dan mungkin mengakibatkan kematian. So kalau you merupakan pesakit kencing manis sama darah tinggi, memang saya recommend untuk ambil vaksin untuk cegah dapat COVID-19 lah. So okay, kita ada lebih kurang dalam 3-4 minit lagi. Mungkin nak sebelum kita akhiri kita punya sesi kan, mungkin you nak share take home message ataupun kesimpulan daripada apa yang kita discuss hari ni. Thank you Ijat for holding the session. Sorry lah thank you, terima kasih kerana bagi you punya masa. I know you are very busy. Hari ni Johor cuti kan? Memang Johor cuti. Sebab actually bila cuti tu yang ada masa, kalau tak memang
sikit lah. The thing is itulah macam kata ramai orang takut tentang keselamatan tapi orang lupa yang bahaya COVID tu sendiri. Sebenarnya kalau you dapat COVID, memang actually kita kata majoriti akan sembuh. Tapi kena ingat juga majoriti yang sembuh tu bukan sembuh macam seperti sedia kala sebab kajian daripada Sabah. Ada seorang doktor kat Sabah, tak ingat doktor tu. Dia mendapati walaupun yang sembuh tu bila buat CT scan memang nampak ada scar tissue in the lung. Dia punya paru-paru tu terjejas. So kita kata walaupun orang tu sembuh, tak mati, tak pergi ICU, tetapi mungkin keadaan mereka tidak seperti dulu. Macam ada yang hilang dari rasa berbulan-bulan, ada yang macam dia orang cakap nak exercise macam dulu pun semput. So these are the thing yang kita kata kita kena fikir. Dan demam COVID ni bukan seperti demam sesama biasa. So jangan ambil ringan lah. Dan kalau kita fikirkan dan kalau kita tengok orang yang dapat vaksin COVID ni rasanya dah ramai gila lah. So macam dalam dunia saya nampak tadi the latest WHO punya numbers, dalam dunia dah 70 juta vaksin diberi seluruh dunia. 20 million. Betul. Sebab tu di Malaysia 100 dekat 200,000 ke? Kan? 100 over 1,000 lah. So sebenarnya kalau nak kata kita ni bukanlah tikus makmal. Dah ramai dah orang pakai vaksin betul ni. Lah. Orang cakap wah ni habis lah doktor-doktor ni semua kena jadi tikus makmal, dia cakap kena bagi vaksin. Apalah, jadi tikus makmal pun asalkan tak kena COVID, takut kena COVID. Kan? So kena fikirlah. Maksudnya kita ada dua pilihan, sama ada kita nak duduk dalam keadaan macam ni ataupun kita nak berikhtiar cari jalan keluar. Betul. Setuju. Dan kita kata kalau dah doktor-doktor pun yang bijak pandai, mengaku pandai. Maksudnya dalam bidang ni kita pun pilih untuk divaksinkan. So why not? Kenapa orang ramai rasa takut-takut? Jangan rasa takut lah. Kita sepatutnya lebih takut kuman yang kita tak nampak tu, yang mungkin menjangkiti kita. Semua orang nak kembali pada zaman sebelum COVID kan. So ini salah satu ikhtiar kita. Don't worry, insyaAllah we will go through this together. Aku mau pergi Sabah ni. Ya itulah. Kau tahu sebenarnya kita orang punya tarikh mendaki kan last year tau, bulan 10. Ngam-ngam bulan 10 tahun lepas. Ngam-ngam kan yang lepas pilihan raya tu kan. Terus dia close sampai sekarang. Tak boleh naik. Sekarang pun masih close lagi ke? Masih buka tapi nak kena buat swab sebelum naik. Okay. Lepas tu satu hari macam 50 orang je ke boleh naik. Dia tak boleh ambil full 100 something. Yes. Okay. Thank you Ijat for being the success. Alright. Hopefully give a good message to Sabahan. Especially. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok. Dr. Sakinah pun dah rindu nak datang Sabah sebab dia dah lama tak naik Gunung Kinabalu. So terima kasih untuk yang bersama-sama dengan kami daripada awal sampai akhir. Saya nak minta maaf petang ni punya session disebabkan KPJ Sabah tidak bukan salah satu tak join petang ni punya session. So CPD point petang ni memang tak ada. Saya minta maaf. Tapi hopefully apa yang kami kongsikan ni anda sebagai petugas perubatan dapat maklumat, dapat data ni, gunakan maklumat daripada Dr. Sakinah ni untuk terangkan kepada anda punya relatif, anda punya kawan-kawan, anda punya patient, anda punya ibu, bapa, pakcik-pakcik, makcik-makcik, inan-inan, gaman-gaman, beliau-beliau yang berada di seluruh negeri Sabah untuk cepat-cepat register MySejahtera untuk dapatkan nama anda masuk dalam database supaya anda dipanggil untuk ambil vaksin sebab kita nak keluar daripada masalah COVID ni dengan cepat. Okey? Jadi terima kasih untuk yang bersama-sama dengan saya. Kalau katakan apa yang saya kongsi, Dr. Sakinah kongsikan bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. InsyaAllah kita jumpa lagi besok ke? Besok hari apa? Hari 6. Hari 6 kami tidak ada FB live tapi kita jumpa hari Isnin. Okey? Assalamualaikum dan selamat petang.